Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, malam ni kita dapat dipertemukan, yang mana istimewanya malam ini kita menggabungkan, seperti kata tuan pengacara majlis tadi, dua tema utama yang kita sambut, yang kita raih. Tak kiralah sebagai orang Melayu, Jawa, Minang, Banjar, tak kira siapa pun, asalkan dia hidup di muka bumi Allah. Dan satu lagi sebagai rakyat Malaysia, iaitu bertemakan hijrah dan kemerdekaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, itulah golongan yang tinggi kedudukan mereka. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang berjaya. Faizun atau faiz itu maknanya berjaya. Rupanya dalam Quran Allah menyebutkan orang yang berjaya itu paling-paling dia ada 3 sifat. Pertama, orang berjaya sifat dia beriman. Mungkin ada orang ingat, beriman tak payah nak belajar tinggi, tak payah sekolah tinggi sangat nak beriman je lah. Tak. Orang yang belajar sekolah tinggi sekalipun atau pegang menjawat jawatan paling tinggi pun belum tentu ada iman. Iman satu benda yang takkan boleh dapat di mana-mana pasar. Pekan hari pasar tani, hujung pasar minggu, takkan ada jual punya sekilo berapa makanya durian. Iman ni anugerah. Sebab itu salah satu daripada tanda orang tu ada iman, dia ada sifat amanah. La imana liman la amanata lahu. Nabi kata tak ada iman orang yang tak ada sifat amanah pada diri dia. Sebab itu hari ni tuan-tuan kita tengok ada orang memang tak boleh percaya langsung, harap pakai lebay, serban atas kepala, kopiah, songkok, jubah meleret, penipu, seleweng duit, salah guna kuasa, berlambak banyak. Dan bukannya orang lain, dalam kalangan institusi pengurusan masjid pun ada. Sembang iman, curi duit orang. Ini bukan cerita di Maldives, Malaysia tuan-tuan. Ada satu masjid tu, ada kes di mana seorang daripada AJK dia disiasat, didakwa mula-mula tu kerana short duit masjid, bukannya ratus, ribu ringgit hilang. Semua bakat tak mengaku, tapi dia orang ramai-ramai, dia orang dahsyat. Ada seorang ni tak mengaku pada mulanya, ujung-ujung dah sindir, dah perli dalam grup WhatsApp, dah tu tak balasan Allah, panas punggung kawan. Mengaku sudahnya memang dia ambil bendahari. Yang bestnya bendahari pakat pula dengan pengurusi. Pengurusi ambil sikit, 20%. Pada awalnya dia orang tanya, pasal apa tak mengaku daripada awal? Kenapa awal dulu masa orang tanya siasat, dia tak nak mengaku pasal apa? Dia kata, saya ni bukan kira curi. Duit masjid tu dia ambil untuk pergi umrah, bukan pergi danau, faham tak? Bukannya guna ke jalan yang haram, pergi umrah pakai duit masjid, salah tak? Mungkin budak-budak sekarang kata abah dia, kan? Abah dia tak salah lagi. Memang buat benda elok, tapi pakai duit orang ramai, itu kan seleweng, itu kan pecah amanah. Tuan-tuan faham tak ni?
Patutlah P. Ramlee buat cerita dulu kan. Takkan Pak Lebay menipu. Ingat tak? Yang kes tak mau bayar makan, lepas tu semua ingat nipu kita menipu dia balik, ingat tak? Kan dia orang ramai, kau ni boleh percaya dia tu lebay. Lebay, takkan Pak Lebay menipu. Ayat skrip tu tajam bagi saya yang siang malam berlebay ni. Saya tajam dan satu sinis. Takkan Pak Lebay menipu. Menipu Dia bukan kira lebay. Lagi dia tu manusia, dan patutlah Allah sebut kalau siapa ada iman, dia orang berjaya. Berjaya sebagai pentadbir masjid, berjaya sebagai penceramah, berjaya sebagai pemimpin tingkat tertinggi atau siapa pun, ada iman. Satu. Yang kedua, kata Allah, orang berjaya itu sifatnya apa? Wahajaru, berhijrah. Dia berhijrah, dia berubah ke arah yang lebih baik. Cuma tuan-tuan pun tahulah kot, apa tanda manusia ini betul-betul dia berubah ke arah lebih baik. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullahan. Allah Ta'ala kata apa? Hei orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan lihatlah apa yang kau dah buat sebelum ini. 1443 Hijrah, 2021, 2019. Yang lepas-lepas yang kau dah buat, Allah kata, tengok balik. Jangan biarkan ia berlalu saja. Tengok balik untuk diperbetulkan, untuk dibaiki, untuk dimuhasabahkan sebelum kau menghadap Allah. Dah mati nak berubah apa lagi, nak tobat apa? Sementara tengah hidup ni yang Tuhan suruh kita muhasabah banyak-banyak sikit. Sebab itu kalau tanya apa tanda manusia berjaya, sifat dia belajar dari kesilapan lalu. Dulu-dulu yang dia silap zaman muda-muda dulu, dah jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Tapi kalau orang yang gagal, apa sifat? Manusia yang kompom-kompom gagal. Kalau dulu zaman sekolah, biasanya yang gagal ni cikgu dia tulis dalam buku rekod pen merah. Siapa pen merah tu tanda gagal. Dakwat merah lah. Biasa kita kadang buku rekod tu minta atuk tolong sign dalam kelambu. Lah suruh ayah takut. Jadi kita anggap orang macam tu gagal. Jadi dalam hidup sebenar ni yang gagal tu yang itu ke? Dapat nombor belakang-belakang ke? Tak. Manusia sebenar-benarnya gagal siapa? Kata ulama, manusia yang gagal dalam hidup adalah sifat perangai dia i'adah. Apa makna i'adah? Mengulang. Apa yang diulang? Perangai-perangai lama yang tak elok diulang-ulang walau sudah putih atas kepala, perangai masih sama. Saya kata tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Itulah manusia gagal. Daripada zaman muda kita kenal dia, sampai ke hari ni perangai masih sama. Sembang dengan orang, tak ada yang betul, nipu. Sembang jenis tumbang pokok. Aku dalam 10, satu belum tentu betul tak? Kalau sembang dalam 10, satu boleh percaya, gagah lagi 9 tu menipu. Satu tak boleh pakai. Saya ingat tuan-tuan pernah jumpa kot hamba Allah jenis macam tu. Dia punya menipu dahsyat. Budak-budak sekarang kata kencing. Kalau orang lain masuk tandas, kencing biasa bayar 20 sen. Tapi kalau yang dia tu, kalau dia masuk, dia kencing, RM2 kena bayar. Sebab kencing dia kuat. Roboh dinding. Tak faham susah tuan-tuan ni. Bahasa macam tu pun tak faham juga Kena ngomong Jawa ni. Alon-alon ni. Dia kuat nipu Tak apalah zaman budak, zaman sekolah. Ni dah tua jambang pun menipu lagi. Ada dah. Tak berani angguk. Daripada zaman muda kuat berhutang, suka berhutang. Hutang tu dah jadi tabiat tau. Dia seronok dalam duit, dalam tangan dia duit orang.
Duit sendiri dia tak syok. Dan tabiat tu sampai ketua. Walau dia pegang pangkat tinggi pun. Tinggi pangkat dia 44. Bukan jusa lagi, 44. Berhutang lagi. Hutang. Pasal apa? Dia minat. Dan kita pun dah menyampah dah. Dia tabiat jenis mari masjid tak bawa apa. Sebab tu kadang kalau edar tabung ni boleh edar sajalah, tolak-tolak tabung tu kan. Jarang adalah masuk tapi tak banyak sangat. Pasal orang kita ni kadang jangan kata duit itu seluar dalam tak pakai kadang. Zuhud orang lelaki ni. Sebab tu kadang kita pesan kipas jangan kuat sangat. Pasal takut kadang dia terbang, dia terangkat nanti. Dalam dah tak ada apa, tak faham kan? Tak faham lagi. Aduh, payah ha. Dia ada orang tak reti nak berubah lah tuan-tuan. Perangai sama lah. Saya ingat dulu saya kecil-kecil dulu adalah pakcik-pakcik kampung. Dia orang kita umur belasan. Dia orang tu dalam 40-an, 50-an. Kalau kenduri kahwin rewang-rewang ni, kalau kawah kari tu, kawah gulai apa daging, kawah-kawah kan. Ada perangai cedok kuah kari yang menggelegak tu pituang dalam kasut orang. Orang datang kenduri kahwin kan kasut elok-elok. Dituangnya dalam kasut orang tu. Kalaulah dalam ramai-ramai tu ada yang apa ni perangai tu mendajal kasut orang. Tak ada. Gelak ada. Oh tu kasut. Tu. Tahu tak yang buat perangai tu bermisai. Bermisai berjambang. Tua dah, 40 lebih 50 dah zaman tu. Dan kita ingat perangai tu dah berakhir dah. Kita besar sikit dah cecah 20-an umur, pakcik tu dah kira berapa? Dah 60 ada orang pun. Tangan terketa-keta, buat lagi. Ini. Tak payah sebutlah kampung mana, tapi ada buat macam tu. Kan kampung tu tengok pula kecil hati pula. Jadi apa? Kenapa tak berubah perangai? Sebab itu dulu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee buat cerita apa? Do Re Mi. Yang mana ada satu watak tak ada kaitan pun dengan Do Re Mi kalau tuan-tuan perasan. Tak ada kaitan pun. Tapi kelakar watak dia tu, Pak Maun. Tahu Pak Maun? Dalam Quran pun ada surah Al-Maun, Pak Maun. P. Ramlee ni baca Quran. Pak Maun. Pak Maun ni kerja dia apa? Baca buku sejarah. Bini dia tanya, awak baca buku apa? Khusyuk baca buku sejarah. Baca buku apa? Dia kata baca buku sejarah. Awak orang perempuan mana tahu? Baca buku sejarah. Tersebutlah kisah. Bini dia satu hari macam rasa lain macam. Yo, aku buku sejarah. Main tengok sikit, tengok buku penuh gambar perempuan seksi. Yang dia tampal. Tu perangai tu. Lepas tu malam-malam pula elok pakai kopiah dengan bertongkat. Awak nak pergi mana? Dengan syarahan, dengan ceramah, dengan tongkat, kopiah. Memang percayalah macam ni lah ni. Ni semua dapat kepercayaan ni semua ni. Ni semua dapat kepercayaan, jangan main-main. Balik tak tahu singgah Tom Yam mana sekejap lagi ni. Kan? Lepas tu sekerat jalannya, setengah jalannya, kopiah terbang, tongkat hilang, malam muda-mudi. Ya tu. Sampai bini tarik balik lah. P. Ramlee nak bagi tahu kat kita, walau watak tu watak sisipan saja, tak ada kaitan pun dengan Do Re Mi tu. Tapi dia nak bagi tahu kita bahawa dalam masyarakat memang ada orang tua jenis macam tu. Tua ganyut, tua bangka, hidung belang, mata keranjang, ulat bulu, gonggok, semua dia bengkok dah pun gatal lagi. Maknanya apa? Daripada muda tak berubah sampai ketua tak berubah. Ingat tu. Memang eloklah para ulama dulu sebut, orang kalau umur 40 tak reti-reti nak berubah, duk makan duit haram, duk tengok benda jahat lagi, mulut tak jaga, sampai ketua perangai macam tu lagi tak berhijrah. Yang hijrah hanya kalender. Perangai dan akhlak dan sikap serupa walau dah bercucu sekalipun. Ada. Sebab itu ingat, Allah sebut orang berjaya. Yang kedua, hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sebut orang berjaya juga siapa? Wajahadu fi sabilillah,
orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi kita hari ini, generasi muda yang ada pada hari ini, tak kiralah lahir lewat tahun berapa sekalipun, marilah kita hargai pengorbanan, mensyukuri nikmat keamanan tanah air negara kita. Apa sebab? Ada orang tak faham. Dia kata kibar bendera, buat solat ataupun solat hajat ke, doa syukur keamanan kemerdekaan, dia kata ini tak ada kaitan agama Ustaz. Dia kata merdeka sebenar nanti masuk syurga. Dunia mana ada merdeka tak ada, ni semua merdeka British ya. Kita bukannya ni ingat pun. Kita nak bagi tahu dia bahawa agama meraihkan istilah kemerdekaan. Macam mana ceritanya? Dulu Nabi SAW ketika baginda Nabi sampai saja ke bumi Madinah Al-Munawwarah, Nabi nampak ataupun Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Orang Yahudi puasa, dia orang puasa. Nabi pun tanya pada dia orang, "Mahaza? Ini puasa-puasa apa ni? Sempena apa? Apa? Isnin Khamis ke apa ni? Puasa Arafah ke puasa apa ni? Duk puasa-puasa ni apa? Sempena apa? Mesti ada sempena." Kata puak-puak Yahudi itu, "Haza yaumun salih." Ini hari banyak ong, dia kata. Ini hari penuh kemuliaan. Ini hari banyak apa? Banyak kebaikan. Tahu bila? 10 Muharram. Tahu apa peristiwa 10 Muharram yang puak-puak Yahudi seronok sangat berpuasa tu pasal apa? Kata mereka, dulu nenek moyang kami Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam dari dijajah oleh Fir'aun selama 210 tahun. Maka disebabkan nenek moyang kami dulu dimerdekakan dari cengkaman Fir'aun, maka kami sampai ke hari ini turun-temurun tahun demi tahun mesti puasa 10 Muharram. Kan? Maknanya meraihkan kemerdekaan dengan cara agama, sama ada bersyukur, sujud syukur, berpuasa sunat, itu juga adalah benda yang ada dalam agama. Itu cerita Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun tu. Kita dengan merdeka tahun ni, tahun ke berapa kemerdekaan? 60 berapa? 60? Baru tak sampai 100 tahun. Bani Israel 1000 tahun dah dia orang menyambut kemerdekaan. Takkanlah kita yang Islam ni tak ada rasa bersyukur. Tu maksudnya, faham kot? Jadi orang yang mensyukuri nikmat kebebasan, nikmat keamanan, itu juga ajaran dalam agama. Malah macam kita tuan-tuan, tak kiralah asal mana, duduk di mana sekalipun, Islam ajar kita walau di mana duduk sekalipun, kita mesti kena ada rasa syukur pada Allah dengan nikmat yang kita ada. Masa Nabi SAW berhijrah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, saya ingat peristiwa yang tuan-tuan pun mungkin pernah dengar. Nabi masa keluar daripada Mekah, diriwayatkan bahawa Nabi toleh ke arah Mekah beberapa kali. Kejap tengok Mekah, kejap tengok lagi Mekah, kejap tengok. Kan Nabi keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah. Apa Nabi sebut? Nabi kata, "Wallahi demi Allah, innaka la ahabbul baqa'i ila Allah." Sesungguhnya engkau wahai Mekah sangat aku sayang, aku cinta engkau amat sangat wahai Mekah. Tetapi kerana aku dititah perintahkan ke Madinah, aku kena ikut arahan. Tapi kalau bukan kerana perintah Allah, aku takkan sesekali tinggalkan Mekah. Nabi ni tuan-tuan kena tahu, Mekah tu tempat Nabi kena henyak, kena pukul, kena buli, kena pulau. Orang biasa kalau dah kampung meluat menyampah dengan kita,
lagi mau duduk situ. Left group kan, orang dah benci kita. Tak, Nabi nak ajar kita ini bukan soal orang benci atau orang sayang. Isyak. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyebutkan tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayangkan bumi Mekah. Walaupun bumi Mekah itu telah pun mencatatkan sejarah yang agak suram pada Nabi. Kalau nak diikutkan Nabi-Nabi Allah yang lain, ada Nabi yang memang hujungnya dia tinggalkan terus kampung dia. Tak boleh tahan lah macam ni punya perangai, tinggal. Panjanglah ceritanya, tapi sudahnya Allah tegur, janganlah tinggal, duduk lah. Tak dapat arahan kan? Yang Nabi kita ni dapat arahan supaya keluar, tu pun Nabi tak nak keluar. Tapi itulah, walau sakit, perit dan perih macam mana pun Mekah, itulah tempat tanah tumpah darah airku. Atau orang kata tempat jatuh lagi dikenang. Kena rotan di sekolah, ketuk ketampi di sekolah. Tapi bila lalu depan sekolah tu, kita akan terimbau kenangan. Inilah sekolah yang cikgu tarik sekben. Saya punya hukuman guru saya dulu, sebab saya tak siapkan kerja sekolah, dia cabut bulu kaki saya 4 lai. Dia boleh tunjuk, nampak 4 lai. Anak saya punya ustaz, nama Al-Fadhil Ustaz Jamil. Ustaz jadi apa adalah ni, ustaz hebat ustaz tu. Dia cabut bulu kaki lah. Itulah azabun syadid, azab yang paling pedih bagi kami pelajar-pelajar sekolah agama. Dia cabut bulu kaki lah, cukup lah. Takut tu, tarik hidup-hidup lah. Abuse buat apa? Sakit tu, saya seorang-seorang kena. Aduh, hai, nak cerita apa tu dia? Tu payah cerita memori lama ni, payah sikit. Tu belum memori daun pisang lagi. Tempat jatuh lagi dikenang kan. Nabi mesti sayang Mekah, lahir di situ, pak saudara, paman-paman semua situ. Mbah-mbah mbah wedok, mbah lanang semua situ. Banyak-banyak situ, keluarga-keluarga kaum kerabat semua situ. Tapi bila Nabi sampai saja Madinah, Nabi sampai saja Madinah, terkenallah doa atau ungkapan dari lidah Nabi yang mulia. Apa? Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah au asyidda. Ya Allah, jadikan kami sayang bumi Madinah sebagaimana kami sayang bumi Mekah atau lebih. Tu. Kalau orang yang tak faham sirah, dia akan kata Nabi ni macam tak ada pendirian. Jap sayang Mekah, jap sayang Madinah, sayang mana? Satu je lah. Tuan-tuan, Malaysia, jap sayang negara lain tak dah. Dah. Satu message paling indah sekali Nabi nak ajar kita, dan rupanya orang tua-tua kita dulu pun dah lama ajar. Apa dia? Dah sifat Nabi tu. Mekah sayang Mekah, duduk Madinah sayang Madinah. Apa? Di mana bumi dipijak, di situ. Maaf, saya jadi mak kilau pula. Maaf. Patut pakai tanjak orang ni. Di situ langit dijunjung. Allahu Akbar. Itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa makna? Junjung bukan sembah. Ada orang kata, ustaz buat apa junjung langit? Lepas tu kau junjung apa? Atas kau apa? Laut. Junjung ni maknanya hormat Quran, bukan sembah Quran. Hormat, junjung kan, kita junjung Quran kan. Hormat. Di mana kaki engkau berada berpijak, di situlah kau hormat orang situ dan ada rasa sayang dengan tempat di mana engkau berada. Macam saya, contoh, saya orang Kedah. Memang asal kelahiran surat beranak orang Kedah. IC 02, memang Kedah betul lah. Tak payahlah hirih keluar hijau kuning lah. Tapi saya merantau, mari duduk di bumi Selangor.
Kahwin pun orang Selangor kan. Dah tak payah buat cerita. Bukan hari tu. Bukan hari tu apa-apa. Selangor je cukup itu ya. Kahwin orang Selangor. Anak-anak lahir pun Selangor. Sekolah dia orang pun Selangor. Dia orang cakap pun dah tak bunyi Kedah dah. Semua cakap bunyi Selangor. Dah balik kampung dengan tok dia pun tak faham dah dia. Tok dia ayak-ayak lagi. Cucu-cucu duk air lagi tu. Tak apalah. Saya pun apa lagi? Khidmat, kerja, office. Bayar zakat dengan lembaga zakat Selangor. Semua Selangor. Adakah dengan itu masih lagi sayang saya pada Kedah itu menyebabkan Selangor tak payah sayang sangat lah. Ikut mana lahir ya. Tak. Walau saya duduk asal Kedah, duduk Selangor, saya mesti sayang dan tumpahkan kasih sayang tak berbelah bagi kepada negeri Selangor, Darul Ihsan. Kalau khatib membaca khutbah atau berkhutbah, dalam doanya mendoakan Sultan Selangor, mendoakan kesejahteraan, kemakmuran Selangor, saya sebagai anak jati Kedah kena amin tak? Kena amin lah. Sedar diri sikit. Di mana? Apa kan ku cari ganti pula? Di mana bumi dipijak? Itu lagu nanti ya, boleh kan? Nak lagu boleh junjung nanti ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormat di mana engkau berada. Jangan duk buat perangai gedebek, buat perangai rapla jingga, buat perangai gong. Tahu maksudnya, kau jangan buat kepala besar duk negeri orang. Faham tak? Orang tua-tua dulu punya peribahasa apa bawa ayam betina hilir kampung masukkan apa ayat dia tu, kalau gelanggang orang jangan di panjang 2 hari 2 malam tak habis. Pepatah peribahasa orang tua dulu, maknanya kau masuk negeri orang, hormat. Kau jangan duk buat faham tak? Lagi-lagi jangan duk sembang sangat. Aku dulu dekat negeri aku jangan duk aku sangat. Samalah kita yang dah berumur pun tahu makan garam dulu pun, tapi jangan sembang sangat. Pakcik dulu jangan dulu-dululah. Dalam hidup kalau nak cakap pasal dulu boleh. Aku nak beritahu nenek aku dulu anak dara. Apa kau nak cakap? Jangan sembanglah dulu. Itu kadang-kadang nampak macam nak bagi iktibar pada generasi muda, sekali dengar macam sombong. Janganlah macam tu, cerita elok-elok bagi iktibar kat orang. Nabi ajar kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ajar yang itu. Anak-anak tuan-tuan kot dapat arahan berhijrah pergi duduk Sarawak, Sabah mana. Sayanglah negeri itu. Jangan walau dia lahir Selangor sekalipun, sayanglah negeri itu. Hormat kita benar kita berada. Bumi Allah tetap bumi Allah tu. Cumanya kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang tanyalah pada kita, sebenarnya dalam hidup kita orang Islam ni ada istilah merdeka yang hakiki? Betul-betul merdeka tu ada tak dalam hidup kita? Sajalah tanya. Ada tak istilah merdeka yang sebenar? Nak angguk tak berani, nak geleng pun risau. Senyap semua dengar. Mulut bertutup belaka, tak tahu menguap ke, tak tahu. Jadi merdeka ini kalau nak diikutkan, kita ni tak ada kalau ikut betul-betul merdeka ni kecuali secara seremonial je lah sambutan. Tak tahulah tuan-tuan boleh terima ke tak. Kita dulu mula-mula kalau dari sudut dijajahnya kuasa asing, mula-mula dulu Portugis. Ratus tahun balik Portugis, mari Belanda. Balik Belanda, mari orang putih. Orang putih pula dia tipu habis sultan-sultan kita, perjanjian apa Pangku lah apa dulu ni. Muncullah apa Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, semua zaman tu lah. Ingatkan orang putih balik selesai dah, mari pula Jepun. Habis Jepun, mari pula komunis, bendik semua tu. Habis tak? Tak lama lepas pada tu kita seolah-olah dijajah oleh ekonomi kuasa asing, inflasi tahun 90. Jajah lah tu maknanya. Tak lama lepas pada tu kita dijajah oleh makhluk yang namanya corona. Askar polis habis semua bertopeng. Betul tak? Kena jajah tak? Yang tuan-tuan duk melepek di rumah tu tak kena jajah lagi?
Berkawat duri tak boleh nak keluar. Jajahlah tu. Merdeka tak? Ngaku je lah. Kena jajah dengan kuman. Betul tak? Kalau tak kena jajah, keluar. Orang bersin tak ada muka. Bersin lah. Bebas. Kena jajah lah tu. Dah menuju nak ke akhir zaman nanti pula, mari pula Dajjal. Jajah dik Dajjal pula. Habis Dajjal, Ya'juj Ma'juj pula, jajah lagi Ya'juj Ma'juj. Lepas tu bila merdeka? Saya masa Tok Guru ajar benda tu, saya pun pening. Habis tu merdeka benda. Oh, ini maksudnya. Malam ni saya nak sebut pada tuan-tuan semua, kurang-kurang beberapa perkara saya nak sebut. Pertama, yang dikatakan merdeka itu adalah ejaan yang paling tepat sekali dengan ejaan Jawi. Mim ra dal ya kaf alif. Mardika. Mim ra dal ya kaf alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, itulah merdeka. Itulah merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sebab itu laungan ini sejak daripada dulu lagi Portugis, Belanda, mana British, mana mari dulu pun, orang tua-tua kita dulu tetap jiwanya mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Walau bumi kena jajah, tanah dia kena jajah, hati dia merdeka. Zaman hari ini, bumi kita, tanah air kita merdeka, jiwa kena jajah dengan TikTok, dengan Facebook, dengan fulus. Al-fulus, duit. It's all about the money. No money, no talk. Kena jajah tak? Kalau tuan-tuan rasa macam tak, saya okey, saya zuhud, saya duit-duit ni semua dunia, tak apalah. Siapa dalam masjid ni boleh mengaku bahawa dia tak pernah kena jajah dengan syaitan? Angkat tangan lah. Nak tengok sikit mak kilau tak mak kilau. Celah mana merdeka? Rupanya merdeka tu bukan pada laungan, pada jiwa. Bila mengikut Rasul dan yakin pada Allah, itulah merdeka. Orang tua-tua kita dulu, walau tanah kena jajah, hati dia merdeka tau. Dia yakin ada Allah. Mulianya kita bukan kerana adat dan bangsa, tapi mulianya kita kerana Islam. Itu pun ayat Sayyidina Umar kan. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah bangsa kaum yang mulia kerana Islam. Tanpa Islam kita nobody but you. Itu lagu lain. Nobody but you, lagu Korea. Aku kena jajah Korea dah. Aduh, K-pop dah. Blackpink dah. Pak Haji bukan tahu K-pop dah. Ice pop tahu lah. Sebab itu pertama sekali kalau sebut merdeka ni, maknanya orang tu hati dia, jiwa dia Allah, mengikut Rasul, yakin pada Allah SWT. Itu kalau tuan-tuan tengok sejak daripada dulu lagi, perjuangan kemerdekaan ini yang jadi pencetus, yang sparkkan rasa semangat nak bela tanah air ni semua, tak keterlaluan kalau saya katakan dicetuskan oleh daripada golongan masjid, ulama, pondok, pesantren, kiai, orang soleh. Daripada dulu lagi seruan-seruan untuk nak mempertahankan tanah air ni, amanah Allah ni semua. Daripada golongan mana? Masjid, pesantren, pondok, kiai, ulama, daripada dulu lagi. Tapi ialah yang kita kenal hanya tokoh-tokoh yang dikehadapankan oleh puak-puak barat saja, yang hanya bertali leher saja. Yang berserban ni, serban pula kuning-kuning ni belakang-belakang. Agama ni ujung-ujung salah. Sebenarnya faktor agama lah yang menyebabkan nenek moyang kita dulu semangat untuk bangkit tahan tanah air itu dulu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, kalau di Kelantan, Tuan Guru Haji Hasan bin Munah dikenal sebagai Tok Janggut, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dan ramai lagi.
Dan sebenarnya bukan daripada tanah air kita saja, seluruh dunia, termasuklah Indonesia, Mesir, Libya, Algeria, Iraq, Sudan, Nigeria. Ni semua ni negara-negara ini dia ada tokoh-tokoh yang membangkit, meniup semangat bela tanah air tu dulu lagi. Syed Abdul Qadir Al-Jazair, Algeria. Syed Omar Mukhtar, Libya, Lion of the Desert. Ada movie dia tu kat YouTube. Oh, sebab kalau tengok filem tu. Siapa lagi? Syekh Hasan Al-Banna di Mesir, Syekh Amin Al-Husaini, Palestin. Kalau tanah air rantau kita ni, Syekh Daud Al-Fatani daripada Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada Palembang, Syekh Mas'ud Al-Banjari, Banjar. Ni semua ulama-ulama pertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Ulama. Bukan latar belakang militeri, askar apa menembak orang, tak. Ulama. Sebab itu kita sampai ke hari ni kita kagum dengan kalimah merdeka itu. Dia ajar pada kita orang Islam, merdekanya kita bila kita ikut Nabi, yakin pada Allah. Itu saja. Tuan-tuan ada yang itu, merdekalah kita semua. Tapi kalau hidup Nabi pun tak mau ikut, dengan Allah pun tak yakin, kena jajah lah jawabnya. Macam saya sebut tadi, siapa dalam masjid ni boleh berani angkat tangan dia tak pernah kena jajah dengan syaitan? Sembang. Seawal subuh lagi dah kena jajah dah. As-salatu khairum minan naum. Solah ke naum? Solah ke naum? Solah tu semayang, naum tu tidur, turu. Solah ke naum? Kan kita solat nak semayang, mari syaitan relax lu, bawa azan, tunggu qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Belum semayang, relax lu. Allahu Akbar, semayang dah. Baru semayang. Pagi ni pagi Jumaat, sujud sejadah. Tu imam baca panjang. Lek lu. Allahu Akbar. Nak tahiyat dah tu. Baru tahiyat, belum baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah bersalam dah. Subuh esok pun ada. Esok pun ada subuh lagi. Setan betul lah. Lepas tu tuan-tuan boleh cakap hidup merdeka tak kena jajah dengan setan. Macam mana? Perjuangan kita selagi nyawa dikandung badan, perjuanganmu takkan pernah selesai. Setan pun setan lah. Berjuang lawan setan cukup lah. Portugis, British, Belanda tak ada dah. Lawan dengan musuh-musuh tak nampak, jauh lebih dahsyat. Betul tak? Tentu. Jadi ingat, makna merdeka pertama tadi apa? Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, satu. Yang kedua, kata para ulama, orang yang sebenar-benarnya dia ni merdeka atau hijrah punya jiwa, sifat dia adalah yang kedua, dia hidup tidak bergantung harap sepenuhnya pada makhluk. Ingat tu. Hidup kalau bergantung harap pada makhluk, adalah imbal balas dia akan kena balik. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis yang mana Nabi SAW, saya cakap ni bukannya apa, bimbang masyarakat kita sampai satu tahap kebergantungan terhadap manusia tu sampai goyang akidah tu. Mujur dia datang tolong, kalau dia tak tolong tak tahulah kami habislah, matilah kami. Mujur dia datang tolong. Apa kata kita slow-mo kan lagi? Mujur dia datang tolong. Mujur sikit pun tak alhamdulillah. Yang menggerakkan hati orang tu datang tolong Allah. Tak faham maksud saya? Bila manusia ni dia lebih nampak makhluk dari Tuhan tu lah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Nabi bersabda, kata Nabi, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas. Siapa-siapa yang hidup sibuk mencari redha Allah dengan bencinya manusia. Faham?
Allah redha, Allah suka, tapi manusia benci dengan apa yang dia buat. Dia buat benda baik, dia buat benda betul, tapi yalah, peminat dia, follower dia, top fan dia tak suka, benci. Itu macam mana? Ada seorang ni dulu tak berhijab, tak menutup aurat, tak bertudung. Sejak dia bertudung, ramai unfollow dia, ramai tak suka. Kenapa pakai tudung? Tak cantik. Rambut elok lagi, muda lagi. Tunggulah kalau panggil berlakon pun dah jadi Pontianak, nanti baru pakai tudung. Muda lagi kot, tutup. Sayang, maaf lah ya, kami dah tak minat awak lagi dah. Dia buat benda betul yang Allah suka, tapi manusia benci. Ataupun golongan-golongan yang si bercakap benar ni, yang bercakap atas dasar kebenaran ni. Tuan-tuan ingat orang-orang macam tu orang suka? Orang yang bercakap atas dasar kebenaran ni, tuan-tuan ingat ada orang suka ke? Berlambak orang tak suka tau. Ditukarkan, dilempar, dibaling, dilambung, dicampak. Fahamlah kot ya. Menyampah sangat, diberhentikan. Sebelum diberhentikan, diburukkan dulu, baru berhenti. Tapi saya tengok tuan-tuan, orang-orang yang macam tu lah hidupnya, kebenaran ni hujung-hujungnya memang Allah bagi kat dia. Sebab sambungan hadis tu Nabi sebut, kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang hidup sibuk cari redha Allah, walau manusia benci, Allah akan cukupkan keperluan hidup dia di kalangan manusia. Rezeki dia sentiasa ada. Walaupun dia cuba tegur orang atas marah kat dia sebab dia mungkin dia cakap itu ini pumpam-pumpam ke apa, lempar sana sini. Kalau dah rezeki itu rezeki dari Allah, tetap rezeki untuk dia akan ada punya. Cuma berani tak berani je lah. Kita akhir zaman ni tuan-tuan, nak jadi orang yang bercakap benar bukan mudah. Sebab itu Imam Syafi'i kata dalam hidup ada 3 perkara siapa boleh buat. Siapa boleh buat 3 perkara ni, dialah orang paling aku ni apa tabik apa? Tabik spring. Ciung tu. Oh, ini aku suspek lain pula. Respect betul lah siapa boleh buat 3 perkara. Ringkas-ringkas. Apa? Pertama, menasihati orang yang banyak berbuat baik pada kita. Orang tu bagi duit tuan-tuan, bagi sumbangan, bagi bantuan. Tiba nampak dia siram pokok bunga pakai seluar pendek. Berani tegur. Berani. Nanti tak dapat bantuan, boleh tak? Berani nak tegur. Siapa boleh buat, kata Imam Syafi'i, ni ini macam aku kasih. Hebat betul. Yang kedua, siapa yang boleh bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim, ni aku boleh bagi ni. Dan yang ketiga, siapa yang tidak berbuat maksiat ketika dia sorang-sorang, ni aku bagi. Orang kalau duduk sorang-sorang senang nak buat maksiat, orang tak nampak. Jangan kata sorang dalam bilik tu, sorang dalam bilik ada wifi, laju pula, tu cerita lain, menengok apa kita tak tahu. Ni pergi negara-negara orang tak kenal kita ni. Kawan-kawan saya yang bahagian macam-macam lah tuan-tuan, kawan-kawan saya ni duduk di bilik hotel, tengah duduk, tapi ustaz tu, kawan kita tu ustaz. Brazil, Rusia pun ada. Banyak negara-negara luar dia pergi, ada urusan lah. Duduk di bilik hotel seorang, musim sejuk. Isteri tak bawa. Kejap duduk dalam bilik tu, lepas tu bunyi, hello. Ingat laundry. Buka sikit, hello sir, you want me? One night, $3 only. $3 saja malam ni. Half price. Take it or leave it. Mau tak mau. Dengan tak ada jabatan agama Selangor, dengan tak ada penguatkuasa, isteri tak ada,
Tanduk bisa tumbuh, ekor biasa keluar boleh keluar tanduk ekor, semua tahu waktu tu. Kawan-kawan kita kata, ya Allah, ingat Tuhan je masa tu, jangan main-main. Waktu kawan-kawan saya, jangan kata yang duduk luar-luar negara, yang belajar dulu, zaman belajar, musim sejuk, musim sejuk tak apa lagi, musim panas, kadang mak-mak saleh ni, kadang orang perempuan-perempuan dia pakai pun panas, kita tengok pendek-pendek, paha tu separuh seluar skirt mah. Kawan kita pula kan, mana sana ada bahagi laki sini perempuan sini, campur. Kawan kita pun duduk celah-celah tu, Allah, kiri kanan paha ayam tak apa, ni paha orang. Dia kata tengok berdosa, tak tengok rugi. Tak tengok tu setara ustaz tu koyak kopiah tu. Kalau ada tu kita sebut ni, kalau dia ada dalam hati tu, hidup tu ingat merdekalah dia, walau duduk di mana sekalipun. Jaga diri elok-elok. Jaga diri elok-elok. Macam saya sekalipun tuan-tuan, kadang saya duduk berceramah tuan-tuan, kalau dengan ibu ayah ni okey lagi lah, dengan opah-opah ni, ustaz suka dengan ustaz ceramah marilah lagi, tak puas mendengarnya, sekejap no ceramah. Tapi saya pun tak ada rasa apa sangat. Tapi kalau dijemput ceramah dengan kolej jururawat, daripada jauh dia lambai kita, ustaz, berpusing kopiah. Jangan main-main tau, jadi ustaz ni pening. Sebab tu saya bawa isteri tu, nampak terpelihara iman. Bukan takut ke dia tu menakutkan. Ya Allah, kadang tu kita habis ceramah, dia mari nak tanya soalan. Ustaz nak tanya sikit boleh? Silalah. Ustaz boleh tak bimbing saya ke jalan yang benar? Allahu Akbar. Jalan yang mana? Jalan darat ke jalan laut? Ya Allah, syaitan. Tuan-tuan jadilah ustaz baru tahu. Aduh, dugaan. Setiap orang ada ujiannya. Ingat, yang kedua tanda orang merdeka adalah hidup dia tak bergantung pada makhluk, ada Allah saja. Cuma sambungan hadis tu yang sedap ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, manil tamasa ridha an-nas bisakhatillah. Siapa-siapa yang hidup sibuklah dia cari redha manusia. Tahu redha manusia? Dalam marahnya Allah. Yang dia buat itu Tuhan benci. Tapi peminatnya suka. Kalau bahasa Facebook tu maknanya di ruangan komen, terbaik, padu, mantap Pak Abu. Mantabul ladzi, orang memuji-muji, melambung-lambung, ustaz ni tu. Tapi yang dia buat tu Tuhan benci. Kan? Maka kata Allah, ni seram ni. Wakalahullahu ilan nas. Allah akan serahkan orang itu kepada manusia lain. Apa makna Tuhan akan serahkan dia pada manusia lain? Apa maknanya? Kata Syekh Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, dia kata maksudnya Allah akan membiarkan orang tersebut, dengar. Ni orang-orang yang sibuk duk mencari like, subscribe, apa puji-pujian orang lambung-lambung dia. Dengar ni. Orang itu nanti kata Nabi, Allah akan biarkan dia pada manusia. Maksud biar tu macam mana? Allah membiarkan dia disakiti, dizalimi, dikhianati, atau mungkin diskami. Scammy tak kena di-scam. Lama melengung, faham tak ni? Macam tu lah ceritanya. Jangan main-main tu. Hidup, kalau tuan-tuan sibuk sangat nak mencari kedudukan di hati manusia, Allah lempar je. Nah, buatlah apa yang patut nak buat lah. Dia memang cari korang punya puji pun.
Bukan dia nak aku punya puji pun, Allah lah. Tuhan lempar ya. Nak buat apa, buat. Nak buat dia sakit ke, nak jahanamkan hidup dia, buat. Bukan lagi dalam jagaan Allah. Maka ingat, orang ada jiwa merdeka dalam hidupnya apa? Bergantung harap hanya pada Allah. Hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Yang penting tuan-tuan buat benda betul. Kalau manusia benci sekalipun, yakin yang kita buat ni, yang Nabi suruh, Allah suruh, rezeki di tangan Allah. Jangan takut. Kawan-kawan saya berapa ramai berniaga. Tahulah berniaga musim PKP, mana boleh berniaga tepi jalan, tak boleh. Ada seorang tu berniaga ikan patin. Anak dia kata, abah dah tak boleh berniaga Facebook je lah. Ambil gambar patin padu temerloh, masuk profil, dia buat, sila order, nombor WhatsApp, Telegram di bawah ini. Dia kata sejak daripada itu tak berhenti-henti orang order. Anak dia yang jadi tukang apa tu, CEO tu bos. COD yang ngantar tu kan, ngantar dapat ambil duit, cash on delivery. Itulah tu. Dia kata, ya Allah, kalau tahu berniaga dengan pakai Facebook, WhatsApp, Telegram, dia berdulu dia buat. Ni orang macam ni order dah mengamuk-ngamuk lah. Habis. Sampai keluar di mulut dia kata, ustaz, mujur ada COVID. Mujur. Kita pun serba salah dengar dia cakap je, tapi dia buat macam mana bagi dia, memang untung sungguh pun. Tu nak kata ada orang mari PKP lagi huru-hara pening hidup. Tak ada kerja, berhenti kerja. Yang dia sampai dia siap cakap, ustaz, bila nak PKP lagi ya? Lah sudah lah. Untung rezeki di tangan Allah, yakin sudah. Yang ketiga, orang kalau ada jiwa merdeka, dia ni seorang yang hidupnya berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat paling jelas pada dia? Dia adalah seorang yang dalam hidup mudah memaafkan orang. Hidup mudah memaafkan orang. Tuan-tuan, maafkanlah. Kita ni kalau hidup dalam bermasyarakat, macam-macam ragam PL watak perangai manusia di sekeliling kita. Jangankan kata negeri Selangor, negeri lain, kawasan kita di Pelabuhan Kelang ni pun saja 1001 rupa orang. Yang kita sebagai AJK masjid ni pun mengadaplah macam-macam jenis orang. Tambah hari tu masa PKP, kita khabar dah bagi tahu dah mari awal Jumaat, azan tamal, lepas tu kita tutup. Bagi tahu dah kan? Lagi mau 1.20 baru sampai. Dia sebelum Covid memang macam tu, mempertahankan 1.20 tu. Marilah awal. Dah tak boleh masuk. Dia marah betul JK. Ini semua dajjal, pengikut Freemason. Ini Yahudi. Sial. Masalahnya sekarang bila pintu pagar terbuka, terbentang, tak nampak pun muka-muka tu. Bising saja sebelum ni, lu sembang saja. Janganlah begitu. Maka kita di pihak pentadbir masjid pula janganlah kecil hati sangat. Ragam macam-macam orang kita. Saya cerita ni habis sini je lah tuan-tuan ya. Banyak Emre. Ada satu negeri tu, kita orang masjid pun kadang serba salah jadinya. Tak tegur susah, dah tegur kena. Ada satu masjid tu dia tanam pokok mangga. Jadi pokok mangga tu keluarlah buah, ada buah. Kan? Mari budak-budak mana ambil buah mangga tu. Minta izin apa tak ada, wala salam wala kalam tak ada, ambil. Mari Tok Bilal tu tegur. Wallahu alam lah, tegur-tegur cara orang lama lah, umur 60. Ambil tak tahu, wallahu alam tak tahu. Tapi cara orang lama aja bagi kita macam atuk-atuk nasihat sudahlah. Budak-budak tu barangkali berdendam kot. Pagi esok Tok Bilal tu mari masjid seorang-seorang.
Nak laung azan lah, nak buka-buka ni semua. Disimbah dengan minyak, dihidupkan api, terbakar Tok Bilal tu, mati di tempat kejadian dalam pekarangan masjid. Menjerit subuh-subuh tak ada orang dengar. 3 orang budak, hanya kerana buah mangga yang ditegur. Dahsyat tu. Tuan-tuan, kita dulu, zaman kita dulu budak-budak kita nakal. Tapi dengan kiai, tok-tok guru, tok syekh, orang masjid, kita hormat, kita respect. Tuan-tuan tahu tak, zaman sekarang ni krisis, orang sudah hilang hormat. Dengan orang tua-tua dia memang gaduh. Sebab tu saya selalu pesan di mana-mana generasi muda, kita orang muda-muda ni kena hormat, kasih pada orang tua, orang lama. Sebab dia orang pernah muda. Kita yang muda belum tentu tua. Hormat sikit. Walau macam mana dia marah, dia tegur pun, anggaplah bagai teguran orang-orang berpengalaman, nenek kita, atuk, opah kita, begitu je lah. Tak payah nak ambil-ambil hati sangat. Koyak sikit-sikit, tegur sikit tak boleh, nak bakar orang. Apa cerita? Dahsyat tu. Dahsyat. Saya tak tersangka akan jadi zaman yang muncul golongan macam tu. Allahu Akbar. Dia tahu kan apa dia buat tu, dia kena tangkap kan. Betul? Kenapa dia buat? Marah, nafsu menguasai diri. Sebab tu kita kadang AJK Majid pun kadang buat yang termampu je lah. Nak marah-marah anak orang lebih-lebih pun kadang kita kena nanti. Susah, payah tuan-tuan. Itu macam mana? Tegur cara elok, tegur selipar susu elok-elok sikit habis raga motor Tok Siak tu penuh dengan sampah. Dia orang punya dajalkan motor tu, marah, tegur tak boleh langsung, apa cerita? Macam mana? Sebab tu kita ni hidup, belajarlah untuk memaafkan sajalah. Itu je lah. Hidup kalau tak boleh memaafkan orang, kita sendiri sakit jiwa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, lupakanlah. Tu. Tidakkah engkau suka Allah ampunkan kamu? Nampak? Allah suruh kita maafkan sajalah. Baik itu akak-akak di belakang sana, mailah kita memaafkan suami-suami kita. Para suami ni banyak sangat kelalen. Tahu kelalen? Banyak sangat lupa. Tambah masa PKP itu disuruhnya beli ikan. Kami ni orang lelaki ni makhluk paling jujur dalam dunia, tahu. Malah nak cakap tapi terpaksa bagi tahu. Disuruhnya beli ikan. Nak beli ikan apa? Tengok dia tanya. Belilah ikan kembung ke apa? Tengok di kedai Aceh ke kedai runcit, tengok tak ada pun ikan kembung tu, tak ada. Adalah ikan lain tu ada, tapi dah disuruh ikan kembung. Balik dengan perut yang kembung. Orang rumah tanya, mana ikan bang? Kata nak ikan kembung. Dia tak ada, belilah ikan lain. Ikan kerisi ke, ikan selar ke, kata. Lain kali cakap lah. Sebab tu kami ni makhluk jujur, maaf lah. Kami susah nak menipu, susah. Biasanya tak. Jadi akak-akak janganlah tension kak ya. Sebab jumlah kami pun dah tak ramai. Kami dah tak ramai. Lepas tu yang ada lah tak ramai. Yang ada pula kena marah. Sian kami. Sebab itu tuan-tuan tahu kan apa tanda-tanda lelaki suami yang merdeka, tahu kan? Seorang lelaki muslimin yang merdeka, nak tulis. Ini tak ada dalam buku sejarah, tak ada. Lelaki atau muslimin yang benar-benar merdeka adalah seorang yang boleh keluar mengeteh, minum malam tanpa bagi tahu isteri. Itulah kemerdekaan sejati, tanpa British dan campur tangan Belanda dan Portugis. Minum malam minta izin, abang nak keluar je boleh? Alah minta izin, alamak. Siapa pernah buat? Dia cakap sikit je, abang rumah tak ada teh tarik, tariklah sendiri. Tapi ni lain, tak payah kau satu balik nanti subuh esok kau apa. Okeylah. Kita malah bergaduh, tuan-tuan.
Jadi akak-akak maafkanlah kami, sian kat kami. Ini je lah yang ada ni pun. Yang ada ni pun tak tahulah okey tak okey ni, berapa lama hidup ni. Anak, maafkanlah. Hatimu kan tenang. Jangan duk bergaduh sesama kita, kejiranan-kejiranan yang cari pasal. Saya pernah jumpa tu ada orang, oh dia punya menyampah dengan orang dahsyat maaf, kita pun ada juga orang-orang kita tak apa suka, tapi sikit-sikit dah lah. Ada orang dia punya benci totok dahsyat, dia punya benci. Tahulah ustaz, saya dah lama tak nampak lalu situ. Memang saya tak boleh lalu ada depan rumah dia, saya jadi benci ya. Lepas tu ikut mana? Saya ikut jalan belakang. Oh itu highway. Highway pun highway lah. Jadi saya menyampah betul. Tahulah ustaz, saya benci betul dengan dia. Kadang ada orang bukan kata dengan orang tu dia benci, orang tu bela kucing, dengan kucing-kucing pun dia benci. Apa salah lah oyen tu? Kena benci juga. Janganlah macam tu. Orang yang keterlaluan benci membarah di jiwa ni, hidup tak tenang. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kita tak seronok hidup. Memang kita akui di keliling kita macam-macam ragam dan perangai jenis orang ada. Tapi yang boleh menyatukan kita kembali adalah sifat memaafkan sesama kita. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat ini saja sembang-sembang kita malam ini. Saya pun tadi dia bagi parking betul-betul sebelah kambing yang menerak tu. Jadi menunjukkan bahawa tu tanda tu. Biasa orang bagi saya kertas, ustaz lagi 5 minit. Tak payah. Kambing tu macam bagi isyarat. Jangan panjang-panjang. Dia tak boleh menerak lama, bahaya. No? Jadi oleh kerana itu, baik. Saya seperti yang kita dah ni maklum ke awal-awal tadi, kita ada ni hadiah hadiah yang mana siapa-siapa yang jawab betul dapatlah hadiahnya. Okey, jadi hadiahnya tempat kata motor motosikal motosikal tu Imam. Ajem habis. Okey, siapa nak jawab angkat tangan dan jawab ya. Macam muslimat pun samalah angkat tangan jawablah. Ikut ada mic kamu tengoklah ya. Soalan yang pertama. Sila sebutkan. Ya. Okey. Sila nak keluar kat sini jawapan tu. Sila sebutkan siapakah 3 golongan yang Allah sebut sebagai golongan yang berjaya dalam Quran. Silakan. Untung awak duduk depan. Orang beriman. Yang kedua? Orang berjihad. Berhijrah. Tahniah. Hadiah sekarang ke? Sekarang. Kan kejap lagi orang ambil pula. Nak ambil dulu. Sila. Tahniah. Dah lah dapat ilmu, dapat hadiah lagi. Tiga muslimin, 2 muslimat. Boleh. Adil lah. Okey. Okey, soalan yang kedua. Manusia yang Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Okey. Masa Nabi di Mekah, Nabi sayang Mekah. Masa Nabi ke Madinah, juga Nabi sayang bumi Madinah. Perangai seperti itu samalah seperti pepatah orang tua kita, iaitu pisang emas. Okey. Kawan confident jawab bagi pisang pening. Apa? Di mana bumi dipijak, di situ isteriku ikut. Itu yang betul. Nampak sangat. Ikut tak malam ni? Ikut akan itulah tu saya tahu. Falsafah dia memang macam tu. Silakan. Menerima hadiah. Hadiah alhamdulillah. Tahniah ya, alhamdulillah. Okey. Dan soalan lagi satu. Kita selang bagi muslimat pula kot. Kita beri laluan muslimat pula ya. Okey, soalan yang ketiga. Pada muslimat ya. Orang-orang yang manusia yang berjaya, sifat dia ialah dia belajar dari kesilapan yang lalu. Sedangkan manusia yang gagal, apakah sifat yang paling nampak jelas pada diri dia? Berdasarkan apa yang saya dah ceritakan tadi ni. Apa sifat manusia gagal? Tu. Ayah? Tak dengar. Memaafkan
me, apa, memaafkan yang lalu. Maaf. Bukan. Saya minta maaf. Bukan. Kurang tepat. Okey, lain. Cuba yang lain. Apa? Pun tidak tepat. Manusia gagal ni, perangai dia apa? Soalan dia, apakah sifat manusia yang gagal? Awal tadi saya sebut, manusia berjaya, dia belajar dari kesilapan. Kalau manusia gagal pula apa? On dulu Kak. Ia mengulangi suami yang sama. Mengulangi kesilapan sama. Ya, kena marah jawabnya tu. Dengar, saya dengar. Kesilapan lalu. Tahu. Tahniah. Itu dia. Ya. Maknanya okey. Baik, soalan yang keempat, saya kira masih lagi muslimat lagi ya. Okey, sila sebutkan apakah akronim ataupun gabungan kepada ejaan mim ra dal ya kaf alif mardika itu. Bukan suruh sebut mereka. Mim tu apa, ra tu apa, dal tu apa. Dalam mereka aku pun boleh. Mim tu apa aja. Tak hidup pula mai. Apa? Mengikut suami. Saya tahu. Mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Allahu Akbar. Tahniah, tepat sekali aja. Tak sia-sia menjawabnya. Dan yang terakhir, kita kembali pada muslimin pula lah. Dan saya rasa soalan ni soalan tak ada dalam ceramah saya, tapi sekadar nak tengok pengetahuan tuan-tuan. Ni tahu tak tahu ni pasal ni. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ni. Memang kecil hati cerita itu ini mak kilau bagai nama penceramah tak tahu. Sedih. Ya, silakan. Ya. Nama penuh tau. Nama penuh. Biasa dekat banner-banner saya tengok tak penuh. Yang mesti penuh je. Kurang tepat lagi. Cuba lagi. Ini mesti tengok Facebook saya. Ya. Adi Putra bin okey, dah. Muhammad Ilyas bin betul lah. Bin Ismail. Tepat.